Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadabbur ringkas surah Nuh. Kita akan membaca kembali ayat yang ke-17, yang mana sebelum daripada ini, pada hari yang sebelumnya kita telah pun sama-sama mengetahui di antara pendekatan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam adalah memberikan menakut-nakutkan kaum beliau, iaitu dengan mengajak kepada mereka supaya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat yang sebelumnya Nabi Allah Nuh telah mengingatkan bahawa Allah itu adalah yang telah menciptakan mereka secara berperingkat-peringkat. Kemudian Nabi Allah Nuh mengingatkan tentang ada makhluk yang lebih besar daripada manusia itu, iaitu Allah telah mencipta 7 lapisan langit. Kemudian di langit itu adanya bulan dan adanya matahari. Maka ayat yang ke-17, Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, dengan ilmu yang Allah kurniakan kepada beliau, beliau memperincikan bagaimana manusia itu dia diciptakan oleh Allah, asalnya daripada apa. Maka ayat yang ke-17 akan menjawab persoalan itu. Jadi kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Wallahu, dan Allah itu ambatakum, telah menumbuhkan kamu. Maksudnya adalah menciptakan kamu. Minal ardi, daripada tanah. Maknanya kalau daripada tanah adalah merujuk kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Apabila sebut Adam, dia akan berkaitan dengan kita sebagai anak-anak Adam, yang mana Allah menciptakan kamu daripada tanah dengan penciptaan yang sebagaimana nabata, dengan penumbuhan, dengan penciptaan yang menakjubkan, dengan penciptaan yang sebaik-baik penumbuhan. Jadi dalam ayat ini Nabi Allah Nuh mengingatkan kaumnya bahawa Allah Ta'ala itu menciptakan mereka ada kaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang berada di dalam tanah. Jadi ayat ini telah pun kita terangkan secara ringkas. Kita pun sedia tahu bahawa Nabi Allah Adam memang daripada tanah, dan manusia itu memang hidupnya adalah memakan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang pun keluar daripada tanah. Jadi itulah yang diterangkan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Cuma para ulama bincang, macam mana Nabi Allah Nuh dia boleh menerangkan tentang biologi manusia ni kepada kaum dia. Sebelum ni ingat dia cerita tentang manusia itu berperingkat-peringkat, lepas tu cipta 7 langit. Wallahu ta'ala alam. Jadi kemungkinan kaum Nabi Allah Nuh ni mereka sudah tahu cerita-cerita kisah Nabi Allah Adam sebelum itu. Sebab Nabi Allah Nuh dia datang selepas zaman Nabi Allah Adam. Kata Ibnu Abbas, lebih kurang dalam berapa ratus kurun, ada lebih kurang dalam 100 kurun begitu. Jadi mereka tahu tentang Adam dah, seolah-olah cerita Adam ni telah pun diketahui daripada turun-temurun sampailah kepada kaum Nabi Allah Nuh. Jadi apa pelajaran yang kita dapat belajar? Mudah saja. Allah mengingatkan kita daripada apa yang Nabi Allah Nuh sampaikan. Kita berasal daripada tanah
dan kita hidup dengan memakan tanaman yang keluar daripada tanah. Sebab itu kita tidak terlepas dikaitkan dengan tanah. Apa yang ada pada komposisi tanah, itulah juga yang ada pada kita. Dan ayat nombor 18, Nabi Allah Nuh mengemukakan, selain Allah menciptakan 7 langit yang hebat itu, kan, apatah lagi Allah nak menciptakan manusia, maka Allah menyebutkan melalui apa yang Nabi Allah Nuh sebutkan tentang, kalau manusia daripada tanah, dia hidup dengan memakan tanaman dari tanah. Lepas tu ke mana manusia ini? Kita baca ayat nombor 18. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Nabi Allah Nuh mengatakan, kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalam bumi. Nuh kata, nanti sampai satu ketika kita masuklah balik ke dalam bumi. Maknanya apa? Mati, dikebumikan ke dalam bumi, dan dia akan keluarkan kamu daripada bumi itu. Dikeluarkan tu maksudnya apa? Hidup kembali untuk dibangkitkan di hari kiamat. Jadi Nabi Allah Nuh menyebut tentang mati dan hari kiamat. Jadi semua orang tahu bahawa sampai satu ketika akan mati. Okey, jadi ayat ini untuk faham, kita boleh ambil dalam banyak ayat lain, antaranya boleh rujuk dalam surah Taha ayat nombor 55. Allah mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat 55 ni dia gabungkan ayat yang kita baca tadi 17 dan 18 kali. Dia punya maksud dia. Dalam ayat ni Allah kata, daripada bumilah kami ciptakan kamu, dan ke dalam bumilah kami akan kembalikan kamu, dan daripada bumilah kami akan keluarkan kamu sekali lagi untuk dihidupkan. Antara pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-17 tadi adalah semua manusia akan dikembalikan ke tempat asalnya, iaitu ke dalam tanah. Betul tak? Tengok gambar Rajah ni. Dia kaya pun dia tetap kembali dalam tanah. Dia miskin, dia pun akan kembali ke dalam tanah. So sahih dia sama saja, tidak ada perbezaan. Kemudian pelajaran nombor 2, kubur adalah tanah itu adalah tempat menyimpan sementara manusia yang telah mati sebelum Allah hidupkan kembali nanti di hari akhirat. Kemudian Nabi Allah Nuh dia menerangkan lagi kepada kehebatan Allah ni, supaya mereka nampak dengan jelas bahawa Tuhan yang sebenar yang mereka kena agungkan bukan patung-patung itu, tetapi Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Maka Nabi Allah Nuh mengemukakan tentang hujah bumi pula. Beliau mengatakan, kita baca ayatnya, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah menjadikan bumi, lakumul arda, menjadikan bumi bagi kamu sebagai apa? Bisata, sebagai hamparan. So ayat ni jangan faham bumi itu lepel lah. Hamparan dekat sini maksudnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menghamparkan, Allah membentangkan, Allah meneguhkan, Allah mengukuhkan bumi itu dengan gunung-gunung yang tinggi menjulang lagi kukuh. Maksudnya Allah hamparkan bumi ini untuk siapa? Ayat 20,
litasluku minha subulan fijaja. Okay. Kalimah li tu maksudnya adalah untuk ataupun supaya. Huruf lam di baris bawah tu menerangkan kenapa Allah hamparkan bumi itu. Litasluku minha, supaya kamu boleh jalan, boleh lalui jalan-jalan yang ada di bumi itu yang dihamparkan itu, iaitu fijaja, yang luas padanya. Jadi Nabi Allah Nuh ni kata apa? Antara keagungan Allah yang lain adalah bumi yang luas tu. Kamu semua tengok dia terhampar. Allah buat semua itu adalah untuk kamu lalu jalan-jalan itu. Gunakan jalan-jalan yang sangat luas dan jalan yang sangat banyak. Jadi dalam tafsiran ayat ini, Allah memberitahu, Allah tetapkan bumi ini luas, terhampar, supaya kita boleh bergerak dengan bebas di bumi ini. Perkataan fijaja bermaksud luas dan lapang. Laluan dalam bumi ini luas dan mudah untuk kita lalu. Bumi ini tidak sempit, kerana kalau dia sempit kita tak akan selesa untuk lalu. Tapi Allah buat dia luas sampai kadang-kadang kita memang takkan habis berjalan ke buku bumi ini. KL pun tak habis jalan lagi, kan? Itu adalah nikmat Allah yang sepatutnya kita boleh nampak keagungan Allah. Baik, antara ayat lain yang kita boleh rujuk tentang ayat yang kita baca, ayat 20 tadi, 21, ayat 19 tadi, kita boleh dapat dia punya penerangan lanjut dekat suratul Mulk ayat nombor 15. Kita pernah belajar sebelum ini. Ya Allah Ta'ala kata, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah untuk kamu, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya dan carilah rezeki di bumi itu. Sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan. Tapi Allah ingatkan, jalanlah ke mana pun, pergilah ke mana pun bumi Allah Ta'ala ni yang luas ini, ingat kamu akan dikembalikan kepada Allah. Okey, selesai tentang beberapa bukti-bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala ini agung. Allah Ta'ala ini satu-satunya Tuhan yang sepatutnya mereka meminta rezeki, meminta perlindungan, meminta apa segala hajat, bukan kepada patung-patung itu. Ayat 21, Nabi Allah Nuh, dia buat pengaduan kali kedua kepada Allah. Dia mengadu lagi kepada Allah. Kalau sebelum ni dia mengadu tentang apa? Dia mengadu tentang apa yang dia telah buat kepada kaum dia siang malam, betul tak? Lepas tu cakap secara rapat umum, jumpa diam-diam, ajak mereka istighfar, sebut kelebihan istighfar, bangkitkan pula tentang isu keagungan Allah Ta'ala tu. Lepas tu Nabi Allah Nuh dia mengadu kali yang kedua dari sudut apa? Mengadu kali kedua ni maksudnya dia mengadu tentang apa reaksi kaum dia terhadap apa yang dia sampaikan. So kita baca ayat nombor 21. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluh واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Sampai habis nafas tak? Nabi Allah Nuh dia mengadu pada Allah. Apa kaum dia dah buat dekat dia? Boleh ke mengadu pada Allah? Jawapannya iya. Sepatutnya kalau nak buat aduan, nak mengadu, nak merintih, pada Allah je. Jadi Allah Nuh ni dia merayu, dia berkata kepada Tuhan, wahai Tuhanku, dia kata, sesungguhnya mereka kat sini bukan semua ya, tapi hampir semua, kebanyakan kaum dia telah asawni, telah mendakai aku, dan mereka itu bukan sekadar tak dengar apa yang aku katakan. Mereka, iaitu merujuk kepada orang-orang yang masyarakat umum kaum Nuh, telah mengikut orang. Maknanya
Kebanyakan kaum Nuh ni mereka terpengaruh dengan sebilangan orang dekat kaum Nabi Allah Nuh ini, yang mana kaum yang sebilangan manusia yang telah pengaruh ramai kaum Nabi Allah Nuh ini, mereka mempunyai harta dan anak pinak, yang mana kata Nabi Allah Nuh, mereka ini pergi dengar cakap seseorang yang mana seseorang itu dia ada harta banyak, dia ada anak-anak, mereka juga terpedaya dengan harta dan anak-anak, yang mana kedua-dua perkara itu tidak menambah kepada mereka melainkan kerugian. Maksudnya apa? Okey, kita tengok penafsiran ayat dia, tengok ya. Nabi Allah Nuh menyebutkan begini, kata dalam tafsir Misbah mengatakan Nabi Nuh dia telah ajak mereka kepada keimanan tapi mereka enggan. Sedangkan dalam ramai-ramai mereka tu rupanya ada ketua-ketua kaum mereka yang mengajak mereka kepada kufur. Maknanya mereka tak nak dengar cakap Nabi Nuh, tapi mereka dengar cakap siapa? Mereka mendengar cakap pemuka-pemuka ataupun ketua-ketua kaum mereka. Jadi Allah mengatakan bahawa Nuh mengatakan bahawa mereka ni sebenarnya terpengaruh dengan kekayaan, mereka terpengaruh dengan anak-anak yang ada pada mereka. Lepas tu Nabi Nuh mengatakan apa? Kekayaan. Sebab kita belajar dalam sejarah, orang yang ikut Nabi Nuh ni bukan orang yang banyak harta, orang biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang ada pengaruh ni, dia cakap, buat apa kau nak ikut Nuh? Nanti kita akan tengok ayat dia yang lain. Nuh bukan ada apa-apa. Kalau kau pilih untuk beriman kepada Allah, kau dapat apa? Okey, lepas tu pula anak-anak pula yang mengajak bapa-bapa mereka supaya jangan ikut Nabi Allah Nuh. Jadi apa kita dapat belajar? Okey, nombor satu kita dapat belajar di sini adalah hanya kepada Allah tempat manusia layak untuk mengadu. Pada Allah, cerita pada Allah terlebih dahulu. Kan apa yang tuan-tuan nasihat, apa yang tuan-tuan dah sampaikan, apa yang tuan-tuan dah buat, apa respon dia dan sebagainya, cerita pada Tuhan. Yang kedua, kita dapat belajar fitnah, ujian orang yang berpengaruh, ujian pada harta dan anak-anak terhadap pegangan seseorang. Maksud dia apa? Kaum Nabi Allah Nuh ni, mereka lebih mengutamakan harta yang mereka nampak depan mata. Sebab Nuh tak kaya. Dia tak boleh siapa beriman dibayar duit, siapa beriman dia dapat harta benda. Tak ada. Lepas tu pula anak-anak pula pengaruh ibu bapa mereka. Jadi tu yang Nuh kata tu, kenapalah depa duk terpengaruh dengan seseorang, lepas tu dengan harta dan anak-anak. Okey. Ayat yang berikutnya kita baca ayat nombor 22, bukan sekadar itu. Mereka yang ramai-ramai tadi itu akan mengambil tindakan kepada Nabi Allah Nuh. Apa mereka nak buat? Kita baca ayatnya. Wa makaru makran kubbara, dan mereka telah menjalankan rancangan jahat yang amat besar. Makra tu Makra, dia bukan presiden namanya Macron. Makra ni satu rancangan jahat yang mereka nak ambil kepada Nuh, tapi bukan biasa-biasa, disebut kubbara. Kalau huruf tu ada sabdu, dia membawa maksud yang lebih besar. Asal kubbara, asal perkataan makra ni, dia merujuk kepada rancangan jahat untuk membuat kerosakan. So mereka ada konspirasi macam mana nak bagi Nuh ni berhenti berdakwah. Kan Nabi Nuh ni tak berhenti malam siang berapa ratus tahun? 950 tahun. Bayangkan. Macam-macam mereka nak buat. Tapi bukan biasa-biasa. Satu rancangan yang amat besar. Sebab itu Allah kata perkataan
kubara tu dia berasal daripada perkataan kabir. Kabir besar, kalau lagi besar kubar, nak lagi besar kubbar. Maksud dia macam tu. Okey, mereka tengok Nabi Nuh ni kacau hidup diorang. Dia nampak Nabi Nuh ni satu ancaman kepada mereka. So tak boleh dibiarkan Nuh ini wujud. Itulah cara yang orang gunakan sampai hari ini juga. Kalau ada seorang yang macam masalah ni buat masalah, so mereka akan bunuh karakter orang tu. Mereka akan jatuhkan orang itu. Mereka akan buat apa sajalah, seperti mana dilakukan oleh kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Okey, nak tahu mereka buat apa? Memang tak dan juga pagi ni. So rancangan tu kita bongkar minggu depan, tapi nota sampai minggu ni, esok sampai. Tapi esok tak ada kelas lah. Saya akan hantar nota tu esok pagi ya, InsyaAllah. Kan saya sebut minggu ni kan. So saya akan hantar. Patutnya dah siap dah malam tadi, tapi saya tak dan nak ambil tadi. Saya minta maaf. Esok pagi insyaAllah, tu tadi kuliah subuh, nanti saya ketinggalkan. Tuan-tuan boleh ambil lah insyaAllah. Dah sampai ayat nombor 21 dah. InsyaAllah mohon maaf atas lambat, sebab saya sedang nulis tesis dan sebagainya, so banyak perkara nak kena buat. Jadi apa-apa pun kita doakan semoga Allah memberikan kita banyak kefahaman, kita dapat belajar kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama kisah figura yang sangat penting yang menjadi contoh bagi semua rasul-rasul yang datang terkemudian. Kerana Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utuskan. Itulah perjuangan orang dahulu semata-mata untuk membawa manusia mengesahkan Allah. So hargai pengorbanan rasul-rasul yang terdahulu. Maka kita ambillah jasa baik mereka ini dengan kita ceritakan kembali, dan kita cuba mencontohi apa yang telah dilakukan oleh para rasul itu. Kita sambung insya-Allah minggu depan, dan minggu depan rasanya boleh tamat surah Nuh insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.